Hari ni kita nak ambil Al-Quran ni, kita nak buka Al-Quran ni, kita nak cari satu rahsia yang biasa ada dalam Al-Quran hijau ni. Bagi anda yang baru sampai ke channel ini membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Sama ada ianya berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, berkaitan dengan hukum tajwid, bunyi-bunyi ataupun kaedah-kaedah untuk kita membaca Al-Quran tersebut. Jadi untuk tak nak melengahkan masa lagi, jom kita teruskan. Macam yang awal saya beritahu tadi, kita nak cari satu rahsia dalam Al-Quran yang hijau ni, yang saya rasa kita rata-rata dekat rumah kita memang ada Al-Quran ni, dan dulu memang famous Quran ni kan. Dulu memang kita pun selalu baca pakai Quran. Apa yang saya nak cari dalam Quran ni? Okay, saya nak cari ke surat yang dekat agak belakang sikit. Okay, jadi bila kita cari dalam Al-Quran ni, muka surat yang belakang-belakang sikit tu kita jumpa satu rahsia. Rahsia dia apa? Rahsia dia ada berapa ayat Quran yang duduk dalam Quran itu. Ada berapa? Okey, jadi dekat sini kita tengok jumlah ayat Al-Quran tu ada 6, 2, 3, 6. Maksud dia ada 6,236 ayat. Jadi 6,236 ayat ni, ayat yang duduk dalam Al-Quran ni yang kita punya ni. Okey. Jadi itu jumlah yang kita guna pakai. Jadi kita guna pakai jumlah ayat 6,236 ayat. Jadi bolehlah kan satu hari kita baca satu ayat. Kalau satu hari kita baca satu ayat, maknanya kita ada 6,236 hari untuk kita khatam bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi kira sendiri 6,236 hari itu banyak mana kan? Lama mana, berapa tahun? Biarlah beberapa tahun pun asalkan kita baca Al-Quran. Okey, untuk kita teruskan lagi kita punya program pada hari ini. Hari ini hari yang ke-15. Hari yang ke-15 kita jalankan program satu hari satu muka surat ni. Jadi dalam hari yang ke-15 ni, maka kita akan baca muka surat yang ke-15. Anda dah sedia dengan Al-Quran, dah sedia dengan pen, apa semua benda tu, dah sedia dengan penunjuk, maka boleh kita terus ke muka surat yang ke-15. Okey, kita teruskan je lah bacaan kita untuk hari yang ke-15 dan muka surat yang ke-15. Okay, ini adalah muka surat 15 kita. Bermula daripada ayat 94 dan juga berakhir dengan ayat yang ke-101. Jadi itu adalah muka surat ayat dalam muka surat yang ke-15. Jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Okay, yang ni kita jumpa lagi hari ni. Semalam kita jumpa zakah kan. Hari ni kita jumpa hayah. Jadi keadaannya sama je. Waw ada satu calik ke atas ni. Ni dipanggil alif kecil lah. Okay. Jadi tak boleh baca hayawah. Kena baca hayah. Okay, sambung. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Okey, kritikal bacaan dekat sini pada perkataan ini ada bimuzahzihi. Okey, ada dua ha. Maksud ha tu dia macam ni. Dua huruf yang keluarnya daripada bahagian halqum. Yang pertama huruf ha. Yang kedua huruf ha. Jadi kita orang Melayu ni kita namakan dia. Satu namanya ha pedas. Kenapa namanya ha pedas? Kena praktikal. Makan pedas-pedas, lepas tu kita tengok apa yang keluar. Dia akan jadi ha. Dan yang kedua dipanggil sebagai ha ketawa. Wallahu alam kenapa namanya ha ketawa. Jadi macam itu dia bacaan dia bimuzahzihi. Okey, kita baca sekali lagi boleh? Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal فإن الله عدو للكافرين. Okey, semalam kita ada bincang tentang bagaimana cara kita nak menyebut perkataan Allah. Sebab perkataan Allah ni kita boleh baca dia sama ada dalam keadaan tebal ataupun nipis mengikut keadaan-keadaan dia. Jadi hak ni kita baca dia dengan bacaan tebal. Sebabnya perkataan Allah dan sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Jadi dibaca dengan tebal ya. Okey, sambung. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا
نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Alhamdulillah. Okay, jadi untuk hari yang ke-15 ni kita dah pun menamatkan bacaan kita sampailah ayat yang ke-101. Bermula ayat 94 sampailah ayat yang ke-101. Okeylah semua ya. Jadi kita hari ni kita dah pun buka satu rahsia yang berada di dalam Quran hijau tu. Kenapa saya kata rahsia dalam Quran hijau ni? Sebabnya Quran yang saya dapat selepas daripada Quran hijau tu, Quran yang mungkin saya beli, mungkin ada orang bagi kan. Jadi bila saya tengok saya selak-selak muka belakang tu, jarang-jarang dah jumpa jumlah ayat Al-Quran tu. Kan? Jadi ni Al-Quran yang lama ni, jadi Al-Quran hijau ni Al-Quran yang lama ni. Dalam Al-Quran ni dia bukan hanya cerita tentang ada berapa ayat Al-Quran tu kan, dalam ni ada berapa ayat, tu ayat Quran tu ada berapa ayat dalam ni. Jadi dia bagi tahu ada 6236 ayat, dan dalam Al-Quran ini juga dia ada cerita dekat kita, dia ada bagi tahu kita daripada mana kita ni mengambil bacaan. Okey, jadi kita ni mengambil bacaan Al-Quran ni daripada riwayat Hafs daripada Imam Asim. Okey, jadi dia ada tulis kat situ kan. Dia ada ditulis kat situ, kita ni membaca Al-Quran ni, kita ambil kutiban yang ditulis mushaf ini dan juga dhab. Dhab tu ni maksud dia tanda-tanda tu, tanda sukun, tanda apa semua benda tu. Ni kita ambil daripada siapa? Daripada riwayat Hafs bin Sulaiman daripada Imam Asim. Yang ni daripada ni semua sampailah kepada ni sahabat Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab anin Nabi, daripada Nabi. Jadi inilah dia cara kita mengambil bacaan Al-Quran. Sebab itu membaca Al-Quran mesti betul. Okey, membaca Al-Quran ni dia mesti betul. Sebabnya bacaan Al-Quran tu mesti daripada awal sampai habis tu mesti sama macam yang Nabi baca. Macam mana kita nak tahu sama macam Nabi baca? Melalui sanad lah. Okay, melalui sanad. Tu tingkat peringkat yang tinggi sikit lah. Jadi untuk kita ni, kita ambil yang basic saja dulu. Kita ambil basic je dulu. Kita ambil kaedah macam mana nak melancarkan bacaan Al-Quran, hukum-hukum tajwid tu sikit-sikit kan. Sebabnya elok kita bermula dengan yang sikit, daripada tu kita melompat pergi nak ambil sanad, sedangkan bacaan kita lintang dan pukang. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari yang ke-15 ni cukup dulu setakat ini. Jadi hari ini kita dah baca muka surat yang ke-15, hari yang ke-15, dan juga kita ada sedikit maklumat berkaitan dengan jumlah ayat Al-Quran. Jadi lepas ni nak beli kereta, nak beli motor, boleh lah kita beat nombor plate tu. Contoh kan, sekarang ni berapa, ambil nombor huruf-huruf tu, contoh kan CGG ke, lepas tu 6236. Kenapa 6236 ni? Kerana ayat Al-Quran ada 6236. Tapi riwayat kita lah,
Okey, riwayat kita lah dalam Fawasil tu dia ada beberapa lagi pandangan yang lain, tapi kita mengambil pandangan ayat Al-Quran tu dia ada 6236 ayat. Okey ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sekadar ini dulu. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi diizinkan Allah Taala dalam hari-hari yang lain. Maka seperti biasa pesan saya daripada sabda baginda Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka bacalah Al-Quran sebab nanti dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Siapa ahli-ahli dia? Kita lah, orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi jom kita join the group. Group apa? Group pembaca Al-Quran. Jadi insya-Allah cukup setakat ini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.